Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi. Saya Cikgu Nurul Huda binti Karim akan mengajar Geografi Tingkatan 2. Hari ini kita akan belajar bab 2 peta topografi. Okey, sebelum Cikgu mulakan pembelajaran hari ini, standard kandungan menentukan kedudukan dengan menggunakan rujukan Greek berdasarkan peta topografi. Standard pembelajaran untuk hari ini, yang pertama menyatakan maksud peta topografi, yang kedua mengenal pasti garisan timuran dan garisan utaraan, yang ketiga menerangkan perbezaan rujukan Greek 4 angka dan 6 angka serta cara membaca rujukan Greek untuk menentukan kedudukan, dan yang keempat kita akan belajar menganalisis hubung kait ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Dan akhir sekali kita akan belajar mentafsir peta topografi. Peta topografi ialah bentuk muka bumi sesuatu kawasan. Kemudian dia mempunyai garisan Greek secara melintang dan menegak. Okey, kalau awak lihat dekat sini kita boleh nampak yang ini kita panggil peta topografi. Kemudian yang garisan tegak dan melintang sampai ke bawah ni, okey, ini kita panggil garisan Greek. Okey, garisan Greek. Okey, ciri peta topografi. Okey, yang pertama ialah dia mempunyai ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Fizikal ni bermaksud semula jadi, contohnya sungai. Okey, sungai tu semula jadi. Okey, budaya ni manusia yang membina, maknanya binaan daripada orang. Okey. Okey, dia mempunyai ciri-ciri tersebut. Contohnya dekat sini ciri pandang darat budaya kita boleh cakap jalan kereta api. Okey, jalan kereta api manusia yang buat, bukan semula jadi dia adalah pandang darat budaya. Okey, yang kedua, ciri peta topografi, dia mesti mempunyai tajuk macam ni, peta Kuala Kurau. Okey, petunjuk, ada petunjuk. Okey, petunjuk dan skala. Okey, kalau kat sini skala ni ingat lagi tak? Ini adalah skala pecahan wakilan. Okey, sebab menggunakan nisbah. Dan yang ketiga, dilukis menggunakan skala. Okey, dilukis menggunakan skala dan mempunyai simbol-simbol tertentu. Okey, mempunyai simbol-simbol yang tertentu. Semua ada dalam petunjuk. Okey, dalam peta topografi, dia terbahagi kepada dua garisan, iaitu garisan timuran dan garisan utaraan. Jangan tertukar dengan perkataan utara dengan timur. Itu arah. Okey, itu arah. Okey, sekarang ni kita belajar garisan timuran, garisan utaraan. Okey, apa itu garisan utaraan? Okey, nampak tak saya buat tegak? Maknanya dia merupakan garisan dilukis secara menegak. Dilukis secara menegak. Okey. Kemudian kedudukan sesuatu tempat ke arah timur dinomborkan dari selatan ke utara. Okey, nanti saya akan tunjuk. Kita kenal dulu. Kemudian garisan utaraan, okey, dia dilukis secara melintang. Kedudukan sesuatu tempat ke arah utara, okey, ini ke arah utara, dinomborkan dari barat ke timur. Okey, yang ini kita panggil garisan utaraan. Okey, garisan utaraan. Tetapi garisan dia yang ini, yang melintang, bukan yang menegak. Utara ni dia secara melintang. Tengok anak panah yang saya buat ni, ini adalah melintang.
melintang. Maknanya garisan utaraan dilukis secara melintang. Garisan yang melintang yang mana? Yang warna kuning ni. Yang warna kuning ni. Jadi garisan yang ni semua yang melintang ni adalah garisan utaraan sampailah ujung sini. Okey. Kemudian garisan timuran dilukis secara menegak yang warna merah ni, daripada sini, daripada 29 sampai ke atas ni. Okey, ini kita panggil garisan timuran dilukis secara menegak. Okey, daripada selatan ke utara. Kalau utaraan daripada barat ke timur. Okey, seterusnya kita akan belajar rujukan Greek. Apa itu rujukan Greek? Rujukan Greek kombinasi antara nilai nombor yang ada di garisan timuran, okey, dan juga garisan utaraan, nombor yang ada di garisan utaraan pada titik persilangan. Dua cara menyatakan rujukan Greek kita boleh nyatakan dalam Greek 4 angka, maknanya angka dia ada 4. Yang ni kemudian rujukan Greek 6 angka, angkanya ada 6. Okey, nombornya ada 6 lah. Yang ni nombornya ada 4. Okey, macam mana kita nak baca? Kita perlu nilai dia, kita kena nyatakan nilai garisan timuran terlebih dahulu. Maknanya garisan timuran kena nyatakan dahulu, diikuti nilai garisan utaraan. Okey. Kemudian rujukan Greek 4 angka sesuai untuk menentukan kawasan yang luas. Maknanya dalam petak, dalam satu kotak. Okey, kita nyatakan kawasan ni lah untuk Greek 4. Tapi rujukan Greek 6 menentukan kedudukan sesuatu tempat atau simbol dengan lebih spesifik, maknanya lebih lengkap. Maknanya katakanlah saya nak dalam kawasan ni yang saya bulatkan ni. Okey, ini apa dia punya kedudukan, nombor kedudukannya. Okey kelas, tadi kita dah belajar rujukan Greek ada dua, iaitu Greek 4 dan Greek 6. Okey, macam mana kita nak belajar cara membacanya? Okey, yang ini kita katakanlah ini peta, dalam peta awak, dalam satu kawasan peta. Okey, kemudian dekat sini tentukan Greek 4 bagi kedudukan kampung kaya. Okey, kampung kaya dalam peta. Okey, kampung kaya dalam peta yang ini, dan dalam petak ni. Ni dalam petak ni, nampak tak dia dah besarkan. Okey. Kemudian rujuk Greek timuran dan rujuk Greek nilai garisan utaraan. Kalau kita tengok dekat dalam petak peta topografi, okey, dia punya dekat sini, okey, ini adalah garisan timuran, bawah ni timuran. Yang ini adalah garisan utaraan. Okey, yang ni utaraan, yang ini timuran. Jadi kalau kita tengok, awak kena, cara formula paling senang kita buat bentuk L. Dekat mana dia bertembung kita buat bentuk L. Ini L, sini L. Okey, jadi kalau sini kita boleh tengok dia dah besarkan kat sini. Kat sini dia punya titik persilangan. Okey, jadi persilangan dia adalah 31. Betul tak 31? Okey, kat sini 31. Kemudian dia akan bersilang pada nombor 53. Okey, jadi nak tulis rujukan Greek 4 angka kampung raya ialah RG31. Nampak tak? 31 adalah garisan timuran. Okey, 53 adalah garisan utaraan. Jadi RG3153. Okey, tadi dah belajar rujukan Greek 4. Okey, sekarang ni kita akan belajar membaca rujukan Greek 6. Rujukan Greek 6. Okey, sama juga dia akan bagi awak satu peta topografi. Okey, kemudian dekat sini dia suruh awak perhatikan kedudukan kilang. Okey, kedudukan kilang yang kalau awak tengok dekat sini, ini adalah simbol kilang. Yang ni dia dah besarkan. Okey, simbol kilang. Okey. Kemudian yang pertama sekali perlu kenal pasti, okey, garisan timuran, ni garisan T timuran, ni garisan utaraan.
Okey, kemudian buat bentuk L di tepi sini. Dia akan bersilang di sini. Jadi, bila bersilang awak boleh nampak, okey, dekat sini adalah 31. Yang pertama kita buat 31. Yang pertama kita mesti cari rujukan grid 4 dahulu. Okey, kemudian yang ni adalah nombor 53. Okey, kita dah dapat yang ni. Okey, maknanya rujukan grid dia 3153. Tetapi sekarang ni soalan dia nak rujukan grid 6. Okey, bila grid 6, okey, yang pertama setiap kotak dia mempunyai bilangan ataupun nilai, okey, daripada 0 sampai 10. Dalam guna macam pembaris awak, okey, 0 sampai 10. Kemudian awak perlu buat satu garisan, okey, buat satu garisan melintang seperti ni, okey, macam ni. Okey, bila dah buat, sekarang ni kita dah tahu 31. Sekarang ni garisan ni kena nombor 4. Jadi dia adalah RG 31. Tadi 31, yang ni 31 4. Okey, masukkan 4. Okey, RG 314. Okey, kita dah dapat garisan yang ni. Kemudian untuk garisan utaraan, kalau kat sini kita tengok sini 53. Okey, 53. Kemudian garisan yang ini, yang melintang yang ni kena bahagian 3. Jadi dia adalah 533. Okey kelas, kita dah belajar cara membaca rujukan Greek. Okey, kita dah belajar rujukan Greek 4 angka dan 6 angka. Jadi sebagai untuk menguji kefahaman anda, jadi di sini ada satu slide. Anda boleh buat dalam masa 2 minit untuk menentukan rujukan Greek 4 bagi kampung sawah dan ladang balau. Kemudian rujukan Greek 6, balai polis dan sekolah di kampung pulau. Boleh buat dalam masa 2 minit dari sekarang. Kelas, mari kita lihat semula jawapan anda. Adakah sama dengan jawapan cikgu? Okey. Untuk kampung sawah, cikgu dah bulatkan di sini. Okey, bentuk L, cikgu buat di hujung sini. Jadi kalau kita tengok garisan melintang, dia akan dapat 33, iaitu garisan utaraan. Kemudian garisan timuran, dia akan dapat 60. Okey, garisan timuran dapat 60. Jadi RG untuk kampung sawah ialah 60 33. RG 60 33. Lihat semula jawapan anda. Kemudian rujukan Greek 4 angka untuk ladang balau. Okey, ladang balau warna hijau ni cikgu dah bulatkan dalam petak yang ni. Kemudian cikgu buat bentuk L. Okey. Jadi untuk garisan menegak akan dapat 63. Kemudian garisan yang melintang dia akan dapat 31. Jadi kita akan buat yang ini dulu. 63 31. Jadi RG untuk ladang balau 6331. Okey, seterusnya ialah mencari rujukan Greek bagi 6 angka. Okey, jadi yang pertama kita kena pasti dulu balai polis. Yang mana balai polis? Okey, yang warna kuning ni. Warna kuning ni adalah BP. BP adalah balai polis. Okey, balai polis. Jadi kita akan, yang pertama kita buat bentuk L dahulu. Yang L ni L. Kita kena buat L dulu. Okey. Kalau kita tengok yang pertama kita kena tulis 63. Okey, dapat 63. Kemudian kita akan dapat 33. Kemudian ambil pembaris awak, start daripada kosong, sini kosong sampai sini 10. Tengok,
kita tengok kat sini, sini dapat berapa. Okey, jadi kalau kat sini saya dapat 6 sebenarnya, manakala yang sini saya dapat 6 juga. Jadi jawapan dia, okey, 6, 3, 6, kemudian 3, 3, 6. Okey, ni jawapan saya. Kemudian sekolah dia nak di kampung pulau. Okey, ni kampung pulau. Okey, ni sekolah. Okey, kemudian garisan timuran 64, garisan utaraan dia adalah 30. Jadi kita akan ambil pembaris. Dekat sini cikgu dapat sebenarnya 5. Okey, sini 5. Kemudian yang sini saya dapat 9. Jadi jawapan dia 6, 4, 5. Yang ini pula 3, 0, 9. Okey. Ini rujukan Greek 6. Tengok, semak balik jawapan anda sama ke tidak. Okey, tahniah kepada yang telah berjaya. Kemudian kita masuk tajuk baru, iaitu ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey. Okey, ciri pandang darat fizikal dia adalah seperti ciri semula jadi. Maknanya semula jadi, benda yang memang asalnya memang dah ada. Contoh bentuk muka bumi, aliran, tumbuh-tumbuhan, semula jadi. Kemudian ciri pandang darat budaya, yang ni tadi cikgu cakap, budaya buatan manusia, fizikal dia adalah semula jadi. Okey, budaya, buatan manusia seperti guna tanah, kegiatan ekonomi, pertempatan, kemudahan sosial, pengangkutan dan perhubungan. Okey, sekali lagi cikgu nak ingatkan, ciri pandang darat fizikal adalah semula jadi, ciri pandang darat budaya dia adalah buatan manusia. Maknanya pada tanah tersebut apa yang kita boleh bina. Contoh yang pertama ialah tanah pama. Okey, tanah pama apa yang kita boleh bina dekat sini? Kita boleh melakukan pertanian, pengangkutan, pertempatan dan kemudahan sosial. Contoh pertanian, kita boleh kat tanah pama kita boleh tanam padi, nanas. Pengangkutan pula dekat tanah pama kita boleh bina jalan raya, jalan kereta api, lapangan terbang. Kemudian kita boleh bina rumah, sekolah. Okey, itu untuk tanah pama. Nampak tak hubungan dia? Okey, ciri pandang darat fizikal yang ada kat dalam peta nanti. Okey, yang ini yang kita boleh bina. Maknanya kawasan tu bersesuaian untuk kita bina apa. Kemudian tanah beralun. Okey, tanah beralun apa yang kita sesuai? Biasanya kita akan buat tanaman getah dan kelapa sawit dan juga rumah. Kawasan tanah tinggi. Okey, kawasan tanah tinggi. Biasanya contoh macam Cameron Highland. Kita ada Genting Highland. Okey, pertanian kita mesti tanam teh sebab kawasan dia sejuk. Okey, sayur-sayuran, pelancongan, jadikan pusat pelancongan. Kemudian kita ada kuasa hidroelektrik empangan. Kemudian pinggir laut. Okey, pinggir laut dah setentunya kita boleh buat perikanan. Okey, kemudian juga pelancongan. Okey, dan saliran. Saliran sumber air pipe. Okey, sumber air pipe saluran air. Kemudian kita boleh menyediakan pengangkutan jeti ataupun pangkalan bot. Dan yang terakhir, tumbuhan semula jadi. Pembalakan, kita ada pembalakan dan pertempatan dan juga pelancongan. Okey, pelancongan ni laluan pejalan kaki yang pergi hiking contohnya. Okey. Dan yang terakhir kita akan belajar mentafsir peta topografi. Okey, dalam mentafsir peta topografi ni kita perlu mengetahui saling kaitan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Dalam peta ni kita kena tengok apa ciri pandang darat fizikal, iaitu semula jadi. Kemudian ciri pandang darat budaya, buatan manusia. Okey, maknanya yang pertama, langkah yang pertama, perhatikan peta secara keseluruhan.
Yang kedua, kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, kalau kat sini kita boleh tengok, okey, ciri pandang darat fizikal iaitu semula jadi. Kita ada kontur, kita ada sungai, kita ada hutan, kita ada paya nipah. Ini maknanya semula jadi, memang asalnya memang dah ada. Kemudian ciri pandang darat budaya, apa yang ada? Okey, kita ada jalan raya, jambatan, pertempatan, sekolah, pejabat pos. Ini adalah ciri pandang darat budaya. Kemudian kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya, kemudian barulah awak taksirkan. Okey, ini contoh tafsiran yang telah dibuat. Okey, awak boleh baca peta topografi menunjukkan kawasan Jelitih. Okey, ini tajuk dia tadi. Ciri pandang darat fizikal yang terdapat di kawasan ialah sungai, ni fizikal dia nyatakan dulu. Sungai, hutan, paya nipah. Manakala ciri pandang darat budaya di dalam peta ialah tadi yang saya sebut. Kemudian barulah awak kaitkan. Sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta terdiri daripada kawasan tanah pamar. Okey, tadi tanah pamar apa yang kita boleh lakukan? Okey, awak masukkan kat sini. Kawasan tanah pamar digunakan untuk pertempatan, pengangkutan dan pertanian. Kemudian, manakala kawasan tanah beralun yang bersaliran baik pula digunakan untuk penanaman getah. Dan seterusnya sehingga habis. Itu sahaja untuk tafsiran peta. Okey kelas, untuk nota hari ini, salin nota slide PowerPoint 3 dan 4. Kemudian salin nota dalam buku teks muka surat 23, 24 dan slide nombor 14. Dan akhir sekali, latihan modul geografi muka surat 5 hingga 8 tampal, dah siap tampal dalam buku nota. Sekian saja, jumpa lagi.